Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih topik yang saya kira sedang mendapat perhatian sebenarnya daripada seluruh rakyat Malaysia. Bukan saja peminat-peminat sukan, tetapi seluruh rakyat Malaysia sebenarnya menumpukan perhatian kepada apa yang akan berlaku di Tokyo. Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah Demi Malaysia, dan tetamu yang akan menemani saya untuk bercakap tentang isu ini, dan kita menggunakan kemudahan StreamYard sekali lagi. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu saya kali ini, iaitu Encik Jeffrey Ngadirin yang merupakan pengarah bahagian atlet di Majlis Sukan Negara. Assalamualaikum Jeffrey. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana berjumpa. Ya, tuan sihat ya? Sihat, alhamdulillah sihat. Okey tuan, kita semua sedia maklum bahawa ialah tumpuan kita sekarang ini ialah kepada sukan Olimpik Tokyo 2020, dan sudah tentulah esok akan berlangsung upacara pembukaan resmi sukan Olimpik Tokyo 2020, dan anda, saya dan juga jutaan rakyat Malaysia sebenarnya mengharapkan sesuatu yang cukup gemilang daripada sukan Olimpik 2020 ini, dan sudah pastilah apa yang kita inginkan ialah untuk melihat kilauan pingat emas buat pertama kalinya melalui sukan Olimpik. Satu harapan yang bukan mustahil sebenarnya untuk dicapai oleh atlet-atlet kita yang beraksi di sukan Olimpik nanti. Baik, mungkin juga menariklah sebelum itu kita ingin dapat pandangan Tuan Jeffrey sendirilah tentang keadaan atlet-atlet kita yang berada di Tokyo ketika ini. Apakah mereka berada dalam situasi terkawal, walaupun kita tahu sebenarnya pandemik COVID-19 masih lagi merupakan ancaman utama kepada sukan Olimpik kali ini. Alhamdulillah, atlet-atlet dan juga pegawai yang telah tiba ke Tokyo melaporkan mereka berada dalam keadaan yang selamat, sihat, Alhamdulillah, tanpa sebab masalah. Kumpulan pertama atlet dan pegawai telah pun tiba pada 8 hari bulan yang lalu, iaitu pasukan pelayaran negara, diikuti oleh pasukan sekretariat selama 3 orang, dan kumpulan terbesar yang terbang ke Tokyo adalah pada 17 hari bulan, yang melibatkan pasukan daripada badminton, renang, terjun. Mereka ini lebih kurang selama 39 orang, termasuk sekretariat di sokongan. Memang mereka telah pun memulakan latihan di venue latihan masing-masing, dengan suasana yang dikawal di sana. SOP sangat ketat lah, macam Tuan Cakawi melakukan tadi. Memang SOP sangat ketat. Mereka terpaksa menjalani ujian saliva setiap hari, ujian aereo, untuk memastikan mereka bebas daripada COVID-19 lah. Pada masa sama juga, memang SOP yang diamalkan memang agak memuaskan di sana. Okey, Alhamdulillah. Itu satu berita yang menggembirakan kita. Kita bangkitkan soal ini bukan apa, kerana kita tahu sudah pun ada atlet-atlet dan juga pegawai-pegawai yang bertugas di sukan Olimpik Tokyo ini sudah pun ada yang dijangkiti oleh pandemik ataupun COVID-19, dan itu yang membimbangkan kita. Tapi syukur alhamdulillah daripada apa yang disebut oleh Tuan Jeffrey tadi, semua atlet kita, pegawai-pegawai kita berada dalam keadaan yang cukup memuaskan ketika ini, dan kita harap ianya akan terus perpanjangan sehinggalah sukan Olimpik ini selesai. Baiklah, ini sesuatu yang penting jugalah. Kita menaruh harapan yang cukup tinggi sebenarnya Tuan Jeffrey, iaitu untuk melihat kilauan emas yang pertama daripada sukan Olimpik. Jadi apakah Tuan Jeffrey selaku mereka yang bertugas di MSN, di Majlis Sukan Negara sendiri, merasa yakin bahawa inilah ketiganya, inilah detiknya yang mungkin akan membawa satu kilauan, sekurang-kurangnya satu kilauan emas kepada Malaysia? The elusive gold medal ni memang kita dah bincangkan, perdebatkan sejak penyertaan pertama kita di Tamasya Sukan Olimpik pada 1956. Dan peluang terbaik kita adalah pada Sukan Olimpik Rio 2016, yang mana pasukan badminton kita, 3 daripada mereka telah kemara ke peringkat akhir. Azizul berada dalam keadaan yang begitu baik masa tersebut untuk mendapatkan pingat. Tapi pada masa tersebut kita hanya mendapatkan pingat perak. Walau bagaimanapun, persiapan telah pun dimulakan selepas tamatnya Sukan Olimpik Rio pada 2016. Satu projek khas telah pun dilaksanakan untuk tim berbasikal, untuk memastikan Azizul dan juga teammate dia Syah Firdaus bersedia 100% menjelang persaingan di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo.
Pada masa sama, sukan-sukan lain seperti sukan badminton, terjun dan sebagainya, mereka telah pun buat persiapan. Memang sudah bersihnya hasrat kita selain daripada perancangan yang telah kita buat dengan sokongan, dorongan, peruntukan telah kita laburkan. Kita harap the elusive gold medal ataupun gold medal pertama dapat dizahirkan di bumi Tokyo pada Tamasya Olimpik kali ini. Betul. Okey, bila Tuan sebut tentang Datuk Azizul, ini pun sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Baru saja mendapat gelaran Datuk dan sekaligus juga mendapat satu basikal baru iaitu WXR Vortex, dan ini dikatakan basikal yang high class, mempunyai prestasi yang cukup baik, tetapi bergantunglah kepada Datuk Azizul dan juga Shah untuk menggunakannya sebaik mungkin. Dalam acara badminton juga ini pun sesuatu yang penting jugalah. Kita ada ataupun kita menaruh harapan sebenarnya kepada Lee Jia, tetapi kita jangan lupa bahawa ia akan mendapat tentangan yang cukup hebat daripada pemain badminton daripada China seperti Chen Long misalnya, ataupun daripada Jepun sendiri Kento Mamoto yang merupakan musuh ketatnya. Dia di sana juga ada Victor Axelsen dari Denmark dan juga Jonathan Christie dari Indonesia. Jadi itu juga harapannya dia letakkan kepada pemain perseorangan lelaki kita khususnya, iaitu Lee Zhejiang. Tetapi rakan-rakannya lain dalam camp badminton juga mungkin akan melakukan kejutan. Pandangan Tuan dalam acara badminton ini? Ya. Dalam sukan badminton, mereka telah pun diundi dalam kumpulan yang agak sukar, laluan yang agak sukar, diletakkan laluan agak sukar di peringkat kumpulan. Walau bagaimanapun sekiranya mereka melepasi peringkat kumpulan, mereka akan bertemu dengan saingan lebih hebat pada peringkat quarter final atau skor akhir. Walau bagaimanapun kita tidak boleh nafikan bahawa pasukan badminton telah pun bersedia. Sejak tahun lepas mereka telah pergi banyak kejohanan. Lee sendiri telah pun menang di kejohanan All England. Pemain-pemain bergu campuran kita, Peng Sun dengan Yuling memang bersedia. Kita harap mereka akan mendapat menunjukkan prestasi terbaik mereka di Olimpik kali ini. Walaupun kita berada dalam suasana COVID, tapi Malaysia telah mengamalkan bubble, latihan dalam bubble, quarantine base sejak tahun lepas pada Summit 2 Road to Tokyo. Dan dengan cara ini pihak kerajaan memastikan bahawa mereka dapat meneruskan latihan tanpa sebarang gangguan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Jadi kita lihat sekarang ramai yang telah layak dan telah pun berada di bumi Tokyo untuk meneruskan persaingan. Jadi kita harap dengan sokongan yang kita berikan selama ini ataupun program yang kita telah rancang selama ini dapat membuahkan hasil. Tapi bagi sukan berbasikal agak unik macam Tuan Sakawi cakap tadi, basikal yang telah diumumkan oleh Azizul semalam, Datuk Azizul semalam, adalah merupakan salah satu basikal yang termahal dalam sukan berbasikal yang pernah dihasilkan. Memang pelaburan yang telah kita buat dengan projek khas yang dibuat untuk pasukan berbasikal, kita harap dapat membantu mempertingkatkan lagi prestasi Azizul dan seterusnya membuktikan bahawa beliau adalah yang terbaik di dunia dengan memenangi pingat emas. Azizul daripada mula lagi daripada tahun lepas memang telah mengumumkan bahawa beliau menginginkan pingat emas pertama untuk Malaysia. Betul. Jadi kita meneruskan doa lah untuk mencapai tersebut. Betul. Okey, Tuan Jeffrey, seorang lagi. Ini pun kita mengharapkan sekurang-kurangnya ada kilauan emas daripada atlet kita ini. Siapa lagi kalau bukan daripada acara terjun Pandalela Rinong. Walaupun dia tidak begitu terdedah kepada kejohanan-kejohanan peringkat antarabangsa disebabkan oleh COVID-19 yang berlaku sekarang ini, tetapi apakah anda yakin bahawa prestasi Pandalela masih lagi berada pada tahap yang cukup kompetitif dan dia juga merupakan seorang lagi atlet yang mungkin, saya gunakan istilah mungkin, akan memberikan pingat emas kepada negara kita di sukan Olimpik kali ini? Pandalela baru saja selesai menyertai pertandingan World Cup di Tokyo pada bulan 5 yang lalu dan menjuarai acara 10 meter platform individu. Tapi pada masa sama kita tidak melihat kelibat penerjun daripada China dan juga Australia dalam acara tersebut. Mata yang diperoleh oleh Pandalela iaitu 355.7 jika dibandingkan dengan prestasi di Rio, hanya dapat menempatkan beliau pada tempat ke-9. Pingat emas yang dicatatkan di Rio oleh penerjun di China dalam lingkungan 410 mata. Jadi banyak perkara telah pun dipertingkatkan oleh pasukan beliau selepas balik daripada Tokyo pada bulan 5 hari itu, dan kita harap markah yang akan dicapai
oleh beliau semasa tamasya Sukan Olimpik ini akan meningkat dan membolehkan beliau berada dalam podium finisher pada Sukan Olimpik nanti. Kita masih lagi tidak dapat melihat perbandingan dengan penerjun daripada China sebab mereka tak masuk bertanding sejak tahun 2020. Mereka berlatih di dalam, bertanding di dalam. Jadi kita tak tahu sejauh mana peningkatan atau penurunan prestasi mereka sehinggalah kejohanan nanti bermula pada 27 hari bulan. Sesuatu yang menarik jugalah nak dapatkan pandangan Tuan Jeffrey daripada pengalaman anda dan juga pengalaman saya lah. Kita sekali ini Sukan Olimpik berlangsung dalam situasi yang cukup berbeza sebenarnya. Di mana di venue sendiri pun, venue pertandingan tidak ada penonton yang akan hadir. Kalau dulu bila kita bercakap tentang badminton misalnya, apabila pemain-pemain badminton melakukan pukulan smash ataupun melakukan pukulan drop shot, akan bunyilah tepukan-tepukan gemuruh daripada penonton-penonton. Tetapi semua itu tidak akan ada di Sukan Olimpik Tokyo 2020 ini. Penonton-penonton tidak dibenarkan untuk berada di venue pertandingan. Apakah ini akan memberi impak atau kesan kepada prestasi atlet-atlet yang bertanding dalam Sukan Olimpik kali ini, Tuan? Pihak penganjur memang sejak awal tahun 2021 telah pun mengeluarkan satu garis panduan playbook yang dalam playbook tersebut telah menyatakan bahawa penonton tak ada. Juga dinyatakan tentang kita tak boleh bersorak macam kebiasaan pada tamasya lah. Tamasya kita boleh bersorak, boleh bangun, boleh bertepuk tampas. Tapi pada tamasya kali ini memang telah ditetapkan tiada perkara tersebut. Jadi atlet telah pun dimaklumkan sejak awal. Mereka telah pun dimaklumkan bahawa tiada sokongan penonton. Jadi mereka kena bersedia dari segi mental untuk memastikan bahawa mereka bertanding sebagaimana mereka bertanding di kejohanan-kejohanan lain. Preparation mental tu sangat-sangat penting lah. Macam Dato' Azizul pernah maklumkan 2-3 kali pada pernyataan beliau dalam persediaan beliau menghadapi tamasya Sukan Olimpik, dia membayangkan bahawa penonton tu ramai walaupun hakikatnya tidak ada penonton. Jadi persediaan mental ni memang telah pun diambil perhatian dan telah pun diambil tindakan oleh jurulatih dan juga pegawai daripada Sains Sukan lah. Dari aspek ini juga barangkali penting jugalah saya dapat pandangan daripada Tuan sendirilah. Dari segi latihan dan juga exposure yang dihadapi oleh atlet-atlet kita sebelum mereka berada di Tokyo sekarang ini. Kita tahu pandemik COVID-19 juga memberi impak ataupun kesan kepada sesi latihan mereka dan sebagainya. Jadi apakah Tuan melihat bahawa itu juga mungkin akan memberi impak ataupun kesan kepada prestasi atlet-atlet kita di Sukan Olimpik kali ini? Daripada 89 kejohanan yang diluluskan pada tahun 2020, hanya 32 saja dapat disertai. Manakala banyak kejohanan terpaksa ditangguhkan, dibatalkan. Manakala pada tahun 2021 ni hanya 28 kejohanan yang sahaja disertai. Menjelang tamatnya tempoh kelahikan iaitu pada 30 bulan Jun yang lalu. Jadi memang kejohanan yang selama ni kita dapat banyak, dan pertandingan kita dapat banyak pada Olimpik kali ini memang tak banyak dapat kita dapat lalui atau dapat disertai, manakala isu-isu penangguhan dan juga pembatalan. Jadi walaupun di peringkat CBS dan MSN, kita juga ada anjurkan kejohanan dalaman, simulasi dalaman untuk membolehkan para atlet meneruskan latihan dan juga pertandingan. Macam Azizul daripada kem fasa akhir yang lalu pada awal bulan Julai, kita telah pun mengadakan simulasi dalaman yang mana tim Azizul berlumba dengan pelumba basikal daripada program podium dan pelapis. Dan ini juga memberi sedikit gambaran tentang latihan yang mereka hadapi, bagaimana dia menyesuaikan dengan corak latihan taktikal yang telah ditetapkan dengan suasana pertandingan yang walaupun tidak sebenar tapi sedikit sebanyak membantu pasukan menyediakan latihan yang lebih baik, persediaan yang baik dalam Sukan Olimpik. Okey, jikalah ini bukan kita minta, tetapi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Jika berlaku sesuatu yang tidak dijangkakan menimpa atlet-atlet kita, mungkin kemudiannya ialah kita tidak mengharapkan begitu, mungkin terkena jangkitan COVID-19 di Tokyo dan misalnya apa langkah yang telah pun disediakan oleh MSN dalam usaha untuk mungkin plan jangka pendek yang sudah pun disediakan oleh MSN sendiri untuk mengatasi sekiranya masalah seperti ini timbul di Sukan Olimpik Tokyo. Perkara ini telah pun digariskan dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh penganjur. Apabila mereka kita cuba elakkanlah, apabila mereka terkena jangkitan COVID-19 di sana,
pihak penganjur telah menetapkan SOP yang sangat ketat, yang mana mereka terpaksa menjalani kuarantin selama 10 ke 14 hari di sana, dan apabila mereka selesai, mereka mungkin akan terlepas peluang bertanding, mereka akan dihantar pulang, dan di sini kita akan minta pihak KKM dan juga pihak ASEAN untuk meneruskan assessment tentang keadaan mereka. Jadi perkara ini telah pun diletakkan atau diberikan perhatian oleh pihak penganjur di sana. Kita tiada sebarang masalah. Dan kita ada pegawai perubatan kita, Dr. Tamarul, yang sebagai CMO, Chief Medical Officer di sana, yang sentiasa memantau perkembangan kes COVID setiap hari, dan juga kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh Pak Ganjur jika berlakunya kes-kes sebegini. Pada masa sama, kita juga telah mendapatkan kerjasama daripada kedutaan kita di sana lah. Sekiranya apa-apa berlaku kes kecemasan yang menyebabkan attitude terpaksa dibawa balik dan sebagainya, kita akan mendapatkan bantuan daripada pihak kedutaan untuk menghantar attitude pulang seberapa segera mengikut SOP yang ditetapkan. Saya percaya daripada apa yang berlaku, pandemik COVID-19 ini memang meletakkan kita pada situasi yang cukup sukar sebenarnya. Tetapi ialah ini sesuatu yang perlu kita pelajari dan perlu kita terima, dan saya percaya MSN juga sebenarnya banyak belajar daripada apa yang berlaku sekarang ini akibat daripada COVID-19. Jadi apakah apa yang dipelajari sekarang ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini mungkin akan menjadi satu ilmu yang cukup berkesan sebenarnya kepada MSN, khususnya dalam usaha untuk membentuk atlet-atlet di masa-masa yang akan datang, sekiranya situasi yang sama berlaku lagi di masa-masa yang akan datang. Kita tidak pernah membayangkan dalam tempoh kehidupan kita ini kita akan mengalami satu pandemik yang menjejaskan kehidupan harian kita. Dan pada tahun 2020, awal 2020, apabila COVID-19 ini mula berebak seluruh dunia, kita terkapai-kapai mencari satu bentuk program latihan yang kita boleh laksanakan dalam keadaan COVID-19 ini menjangkit semua pihak, semua merata-rata lah. Jadi kita telah pun melaksanakan program atau program latihan secara quarantine base, dan kita telah memastikan bahawa program quarantine itu berjaya mengekalkan juga mempertingkatkan prestasi atlet itu. Dan kita akan lihat sama ada perkara yang telah dirancang dalam camp quarantine base dan sebagainya itu dapat membantu prestasi kita di National Olympic. Pada masa sama, dalam keadaan COVID yang 19 yang berebak seluruh dunia, kita juga belajar tentang proses gerakan kita daripada negara kita ke negara lain. Bagaimana negara lain mengawal COVID-19 terkena daripada mana-mana pertandingan yang mereka anjurkan. Ini juga satu proses yang baru yang kita lalui. Yang kadang-kadang kita pun tak sure, dan kita kena dapatkan banyak malas daripada pihak penganjur, daripada kedutaan negara masing-masing. Dan saya rasa ini adalah satu benda baru yang kita akan amalkan mungkin dalam masa terdekat sampai 2-3 tahun lagi sebelum kita kembali kepada suasana yang normal lah. Baik, saya tertarik hati juga Tuan Jeffrey, kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika mengucapkan selamat jalan kepada atlet-atlet kita di lapangan terbang baru-baru ini. Dia mengatakan bahawa ada imbuhan yang cukup istimewa sebenarnya akan diberikan kepada atlet-atlet yang berjaya membawa pingat emas yang pertama dari Sukan Olimpik ini. Tetapi kita tahu bahawa memenangi pingat emas sudah pun ada imbuhan, kalau tak silap RM1 juta sudah pun merupakan imbuhan yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Tetapi dengan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apakah Tuan Jeffrey melihat bahawa ini lagi sebenarnya seharusnya lah dijadikan sebagai satu suntikan semangat sebenarnya kepada atlet-atlet kita? Komen sikit. Sudah semestinya apa-apa saja ganjaran atau insentif yang diumumkan oleh pihak kerajaan akan membangkitkan semangat yang diperangsang pada mereka untuk mencapai prestasi terbaik mereka. Semua atlet, saya rasa satu perkara yang mereka ingin buktikan pada rakyat Malaysia bahawa mereka berjuang demi nama Malaysia. Mereka ingin membuktikan mereka ini yang terbaik di seluruh dunia. Jadi apa saja rancangan ataupun suntikan insentif yang diberikan oleh kerajaan menambah daripada apa yang telah disediakan selama ini, memang akan memberi semangat atau rangsangan. Syakam yang telah disediakan sejak tahun 2012 adalah sebanyak 1 juta untuk menang pingat emas, 300,000 untuk pingat perak dan 100,000 untuk pingat biasa. Pada masa yang sama mereka juga akan mendapat macam pencen juga semua hidup. Jadi ini semua adalah yang telah disediakan tadi dengan ekstra
insentif yang dijanjikan oleh pihak kerajaan, saya rasa sudah seperti memberikan rangsangan pada mereka lah. Okey, kita beralih kepada sesuatu yang saya kira juga cukup penting. Ini berkaitan dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan baru-baru ini, iaitu tentang mungkin suatu perubahan juga akan dilakukan terhadap program podium yang sedia ada sekarang ini di Kementerian Belia dan Sukan, dan saya tahu MSN diberi tugas dan tanggungjawab untuk menjaga program podium ini, memperbaikinya dari masa ke semasa. Jadi apakah mungkin kita boleh kongsi bersama sedikit, Tuan, apakah usaha yang akan dilakukan oleh MSN untuk memberi satu nafas yang lebih segar kepada program podium ini, dan sekaligus dalam usaha untuk melahirkan atlet-atlet yang berkaliber, atlet-atlet yang mungkin akan membawa kegemilangan Malaysia di peringkat sukan-sukan antarabangsa yang akan datang. Boleh kita kongsi bersama dengan Tuan? Perancangan tu memang ada, memang kita tengah buat secara lebih detail lagi sebelum kita letakkan dalam mesyuarat lembaga pengurus MSN untuk diluluskan. Memang penumpuan YB Menteri pada masa ini untuk Olimpik yang akan datang, cycle Olimpik ataupun pusingan Olimpik yang akan datang adalah untuk memberikan tumpuan kepada atlet-atlet terbaik untuk memberikan mereka mencapai prestasi mereka yang lebih tinggi. Kita ada lebih kurang 600 lebih orang atlet dalam program podium. The cream of the cream dalam program podium inilah yang akan diberikan tumpuan yang lebih baik oleh program yang akan datang untuk memastikan mereka, satu, layak ke Tamasya Sukan Olimpik, dua, untuk menangi pingat di Tamasya Sukan Olimpik. Kita jangan lupa hanya 3 sukan saja sekarang yang telah membuktikan mereka boleh memberikan pingat, iaitu sukan terjun, berbasikal dan juga badminton. Badminton sejak 1992 telah pun memberikan pingat kepada negara. Jadi kita perlu lihat sama ada sukan-sukan lain boleh atau mampu untuk memberikan pingat kepada kontingen Malaysia pada Tamasya Sukan Olimpik datang. Pada masa sama juga kita jangan lupa kita ada Sukan Olimpik 2024 di Paris dan 2028 di Los Angeles. Jadi untuk 2024 atlet yang lebih muda perlu disediakan daripada sekarang selepas Sukan Olimpik Tokyo ini untuk persiapan pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Jadi semua ni kita akan rangkumkan dalam satu kertas kerja yang diangkat pada YB Menteri untuk diluluskan, dan kita harap dengan cara ini kita akan dapat menjadi satu negara yang memenangi pingat lebih banyaklah di Tamasya Sukan Olimpik yang akan datang. Okey, di penghujung kita tak ada banyak masalah yang lagi yang tinggal, lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Saya juga nak dapat pandangan Tuan, kita mendoakan semua agar atlet-atlet kita sana berada dalam keadaan yang cukup sempurna, dan kita juga seperti rakyat Malaysia yang lain mendoakan supaya apa yang kita hajatkan, iaitu untuk membawa pulang sekurang-kurangnya 1 piala emas dari Sukan Olimpik Tokyo 2020 ini akan menjadi kenyataan. Tetapi saya nak dapatkan pandangan Tuan sendirilah di penghujung ini, perkara yang perlu diperkemaskan kembali sebaik sajalah berakhirnya Sukan Olimpik Tokyo nanti, Tuan. Satu saya rasa adalah berkenaan tentang penumpuan jenis sukan yang akan kita beri tumpuan untuk pusingan Olimpik yang akan datang. Macam saya nyatakan tadi, sukan terjun, badminton dan juga berbasikal perlu diberi tumpuan yang lebih. Peruntukan lebih perlu diberikan pada mereka untuk persiapan menghadapi Tamasya Sukan Olimpik 2024. Kita ada atlet-atlet dalam program podium sekarang yang telah pun menunjukkan prestasi terbaik peringkat dunia. Mereka ini perlu diberi perhatian yang lebih. Pada masa sama juga saya rasa ada sukan-sukan lain, sukan-sukan baru yang mungkin boleh memberi pungutan pingat kita pada masa datang. Sekarang kita tengok dalam trend Sukan Olimpik banyak sukan yang lebih youth appeal, macam break dancing, wall climbing, skating. Telah pun dimasukkan dalam kalender Sukan Olimpik 2024 dan juga 2028. E-sport walaupun tidak dimasukkan dalam Sukan Olimpik 2024, tapi mungkin akan dimasukkan pada 2028. Jadi sukan-sukan ini perlu diberi perhatian juga untuk memulihkan kita selain pada layak, juga untuk berpeluang untuk menangi pingat. Pada masa sama sukan-sukan lain juga perlu juga diberi tumpuan sebenarnya. Sebab mereka mampu untuk melayakkan diri, dan mungkin di kalangan atlet yang kita akan pilih nanti akan menunjukkan prestasi yang terbaik dan boleh memenangi sesuatu di 2024 ataupun 2028 Sukan Olimpik nanti. Itu kita kena rancang aktiviti, berbincang dengan pihak persatuan, dengan kerjasama Majlis Olimpik Malaysia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi. Saya rasa sekiranya semua orang berpegang pada semangat sepasukan, kita akan berjaya melahirkan juara dunia dan juga juara Olimpik pada masa akan datang.
Okey, 1 minit masa diperuntukkan. Cukup, saya selesa sembang-sembang bersama dengan Tuan Jeffrey. Tapi 1 minit saya berikan sebagai penutup Tuan Jeffrey. Kita bercakap tentang demi Malaysia ini. Jadi seruan dan juga harapan Tuan sendirilah kepada atlet-atlet kita, kepada penyokong-penyokong kita, kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Silakan Tuan. Kita telah pun menyediakan atlet ni sejak 4 tahun lepas. Jadi kita berharap para atlet dapat berjuang habis-habisan, mempamerkan prestasi terbaik mereka demi Malaysia. Ya. Ini yang perkara yang perlu kita pertingkatkan ataupun kita war-warkan supaya seluruh rakyat Malaysia mendoakan atlet yang bertarung demi negara, demi Malaysia di bumi Tokyo dapat mempamerkan prestasi terbaik mereka dan akhirnya memenangi pingat untuk negara kita. Inilah satu-satunya harapan kita kepada semua 30 orang atlet yang telah terpilih mewakili kontingen Malaysia, mewakili Malaysia ke Tamasya Sukan Olimpik kali ke-32 Tokyo pada tahun ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Jeffrey Ngadirin kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan sesungguhnya lah selepas ini pun kalau ada masa yang tertentu kita jumpa lagi nanti Tuan Jeffrey, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan begitu lancar, dan terima kasih kerana sudi bersama kami di ruang bicara. Terima kasih juga kepada anda yang memberi perhatian kepada kami di ruang bicara, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang tentang COVID-19 dan selalulah kita patuhi SOP yang telah ditetapkan, dan jangan lupa ingat pesanan yang selalu disampaikan kepada anda. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Bye-bye.